Baik, kalau kita lihat dalam hadis yang ke-44 ni, ya, dia ada permasalahan tentang apa yang perlu dilakukan oleh perempuan yang mengalami istihadah, ya. Dan adakah dia perlu mandi, ya, setiap kali nak solat? Adakah dia wajib mandi untuk setiap kali nak solat ataupun tidak? Ya, ini satu permasalahan, ya, tentang perempuan istihadah secara khasnya. Bagi perempuan yang haid, insya-Allah jelas, ataupun nifas, haid sama dengan nifas. Kita dah sebut minggu lepas bahawa dia tak boleh nak solat, kan? Dia kena tinggalkan solat, ya. Hal ini berbeza dengan perempuan yang istihadah, ya, di mana dia seperti perempuan yang suci yang lain, ya. Maka dia wajib untuk mengerjakan solat. Cuma persoalan dia, adakah dia wajib mandi, ya, setiap kali nak solat ataupun tidak, ya. Maka ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib setiap kali nak mandi, ya, setiap kali nak solat wajib ke atas perempuan yang istihadah untuk mandi, ya. Berbeza dengan pendapat kedua, ya, dan pendapat jumhur, majoriti para ulama, ya. Mereka mengatakan bahawa dia tidak wajib, ya. Ya, kerana bagi mereka tidak ada dalil yang mewajibkannya untuk dia mandi setiap kali nak solat, ya. Kalau kita perhatikan, beliau tengok dalam hadis yang kita 44 tu, baginda lalu memerintahkannya untuk mandi, ya. Perhatikan, ya. Di situ dia bersifat umum. Baginda lalu memerintahkannya untuk mandi. Jangan kita buat kesimpulan, oh maknanya mandi setiap kali solat. Tak, lafaz hadisnya tidak mengatakan begitu, ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mandi di sini, ya? Ini yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama, ya. Maka mereka mengatakan bahawa mandi di sini adalah apabila telah tamat, ada dua kebarangkalian. Apabila telah tamat waktu haidnya, kerana perempuan yang istihadah ni lazimnya dia sentiasa dalam keadaan dia sentiasa ada darah yang keluar. Maka kita telah sebutkan sebelum ni bahawa perempuan yang istihadah, bagaimana, seperti mana dalam hadis yang pertama dalam bab ni, pasti pada hari-hari dia istihadah tu dia akan melalui tempoh dia haid. Maka bagaimana? Di sini ini yang kita kata perempuan tu perlu melihat dan memastikan hari-hari yang kebiasaannya dia mendapat haid. Maka pada hari-hari itu dia hari-hari ada darah. Maka pada waktu yang kebiasaannya dia dapat haid, di situ dia kena berhenti daripada solat atau puasa. Dia tak boleh solat dan dia tak boleh puasa. Darah terus keluar. Dan apabila tamat tempoh yang kebiasaannya darah haidnya berhenti, padahal pada ketika itu dia mendapat istihadah, darah tu masih keluar. Tapi yang pada hari yang kebiasaannya berhenti, katakan kebiasaannya sebulan dia haid dalam 5 hari, maka setelah habis 5 hari, di situ dia wajib mandi suci daripada haid, walaupun darah masih lagi keluar. Kerana ketika itu darah yang masih keluar itu adalah darah istihadah. Maka sepanjang tempoh dia haid, dia tak boleh solat. Setelah tamat tempoh yang kebiasaannya haidnya akan berhenti, maka dia mandi wajib, dan setelah itu dia kembali solat. Manakala darah yang masih lagi keluar itu adalah darah istihadah. Maka itu kebarangkalian yang pertama yang maksud baginda kata, baginda lalu memerintahkannya untuk mandi,
iaitu setelah tamat tempoh kebiasaannya dia berhenti haid. Atau maksud yang kedua adalah untuk dia membersihkan, membasuh, sekadar membasuh bahagian kemaluannya itu, tempat darah tu keluar. Ya, kerana darah istihadah itu masih tetap najis yang perlu dibasuh, ya, untuk setiap kali dia nak solat, ya. Baik, itu satu. Maka di sini timbul satu persoalan, ya, satu kemusykilan. Lafaz dalam hadis ini, maka Ummu Habibah mandi setiap kali hendak salat, ya. Jelas pendapat kedua, mereka berdalilkan ungkapan ini bagi mewajibkan ke atas perempuan yang istihadah untuk dia mandi setiap kali nak salat, berdasarkan perbuatan Habibah, mandi setiap kali hendak salat. Hal ini berbeza dengan pendapat jumhur. Mereka kata bahawa ini adalah perbuatan Habibah, dari perbuatan dia secara sukarela, ya. Kerana Habibah mandi setiap kali salat, perbuatan tu kembali kepada siapa? Kepada Habibah, ya. Maka di situ tidak boleh dianggap sebagai satu pensyariatan, kerana pensyariatan itu hanya hak Allah dan Rasulnya. Selain daripada Allah dan Rasul, dia perlu kembali kepada nas. Sekiranya menepati nas, maka diterima. Sekiranya tidak, maka ditolak. Maka perbuatan Habibah di sini tidak ada nas yang menyokongnya atau yang mewajibkannya. Maka kerana itu para ulama mengatakan bahawa, ya, perbuatan Habibah ini atas dasar sukarela. Dengan erti kata, kalau perempuan yang istihadah tu kalau dia nak mandi setiap kali solat, itu terpulang kepada dia. Tapi kalau sampai nak kata wajib, di sini perlu ada dalil yang menyokong, dan tidak ada dalilnya, ya. Ini pendapat jumhur, dan insya-Allah itulah pendapat yang rajih, bahawa perempuan yang istihadah, dia tidak wajib mandi, ya. Dia hanya wajib mandi ketika setelah dia tamat tempoh haidnya. Adapun sepanjang tempoh dia istihadah, dia hanya wajib membersihkan bahagian kemaluannya tempat darah tu keluar, ya. Baru dia berwuduk, dan dengan wuduk itu dia solat, ya. Maka selagi tidak ada darah yang keluar selepas itu, wuduknya akan kekal. Walaupun kalau sampai 2 kali solat fardu atau lebih, kalau dia dapat solat dengan wuduk yang sama, kerana tidak ada darah yang keluar, maka itu dibolehkan. Maka itulah yang sepatutnya. Kalau keluar setelah dia selesai solat yang pertama, masuk waktu fardu yang kedua, keluar darah lagi, maka dia perlu membersihkannya dan mengulangi wuduknya, ya.